berkebaya merah sambil berangan, duduk pula sebelah rakan. Itu. Potong kuku kaki dan juga tangan itu antara amalan yang boleh dilakukan untuk hari Jumaat ini. Panjang pantun dia. Belakang tu dah tak jadi dah. Tapi tak boleh belah tadi potong kuku tangan kan? Tangan kena potong sekali. Tak boleh lah, potong kuku kaki dan tangan. Okey, faham. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda bertemu dengan saya Izzy Yusof. Dan saya Helena Pahlavi. Selamat hari Jumaat. Semoga hari yang penuh berkah ini digunakan semaksimum mungkin untuk mendapat pahala-pahala yang dijanjikan. Betul. Dan mungkin ada warga yang bekerja di wilayah ambil cuti hari ini. Sebab semalam cuti, mungkin ambil cuti untuk 5 hari. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Isnin masuk balik kerja. 4 hari cuti. Tapi kita... Kalau dirajin disambung lagi. Melampau sangat tu. Tapi itulah, kita bekerja macam biasa. Tapi kepada anda di luar sana yang bekerja, teruskan bekerja. Yang masih dalam perjalanan menuju ataupun baru sampai ke tempat kerja, selamat datang ke tempat kerja. Mulakan hari anda dengan mulakan dengan umur kita hari Jumaat yang mulia ni kan. Dan jangan lupa untuk pergi ke Sembahyang Jumaat pada tengah hari nanti. Dan hari ini kita ada beberapa topik yang boleh kita kongsi kepada anda. Cukup menarik untuk kita bawakan perbincangannya mengenai apa yang berlaku terkini. Betul. Tapi topiknya kita simpan dulu. Kita nak sembang apa yang ada di portal bernama.com hari ini, di mana pada minggu ni Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan tahap waspada di negeri di bawah Bayu, iaitu Sabah dan juga Sarawak, yang akan berlaku sehingga ke Ahad ini 4 Februari 2024, di mana di Sarawak melibatkan Miri dan Limbang, manakala di Sarawak sehingga Sabtu dan Ahad, manakala di Sabah pula melibatkan Sandakan, Kinabatangan, Beluran dan Kudat sehingga ke hari Sabtu sahaja. Walau bagaimanapun, di Sabah dan Sarawak juga, meskipun Sabah hari Sabtu sahaja, kemungkinan untuk berlaku pada hari Ahad itu ada, sebab dekat dengan Sarawak juga. Jadi kepada mereka yang menetap di Sabah dan juga Sarawak, untuk sentiasa dalam keadaan waspada, kerana kita tahu pada tahun lepas ada beberapa kawasan di Sabah dan juga Sarawak telah dinaiki air, dan kita kini juga dalam keadaan bersiap siaga untuk segala kemungkinan, sebab sekarang ni kan peralihan fasa monsun timur laut itu masih lagi berlaku. Betul. Jadi bersiap siaga. Tersasul jadinya. Baik, itu di Sabah dan Sarawak. Dan saya bawakan pula berita baik daripada Terengganu, di mana banjir di Terengganu telah pun pulih sepenuhnya. Ini selepas 463 mangsa yang berlindung di 2 pusat pemindahan sementara PPS di Dungun dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing, dan tinjauan di stesen telemetri Jabatan Pengairan dan Saliran pula mendapati paras air di beberapa sungai di Johor, Pahang, Perlis dan Terengganu berada pada paras bahaya setakat 4 petang semalam. Dan situasi itu melibatkan sungai di Johor, di Kota Tinggi, Sungai Pahang di Bera dan Cameron Highlands, serta Sungai Rompin di Pahang, Sungai Arau di Perlis dan Sungai Terengganu di Hulu Terengganu. Dan NADMA turut memaklumkan 17 jalan ditutup akibat bencana banjir, jambatan rosak dan juga tanah runtuh, antaranya di Jalan Kuala Mentiga Terapai di Pekan, Jalan Bukit Jugra di Kuala Langat dan juga Jalan Bukit Kayu Hitam, Bukit Tangga Sintuk di Kubang. Pasu itu sedikit sebanyak yang boleh kita kongsikan tentang perkembangan banjir di Terengganu. Betul. Dan sama-sama kita doakan rakan-rakan kita yang terlibat dengan situasi banjir ini untuk tabah dan juga kuat menghadapi situasi yang dihadapi. Dia faktor utama dia adalah bukan dari segi barang yang rosak tu, tapi dari segi kewangan untuk pulih semula, dan juga anak-anak nak masuk ke sesi persekolahan akan datang ni, itu akan jadi mencabarlah untuk mereka yang terlibat dengan banjir ni. Tapi tak apa, kita nak tengok dulu ramalan cuaca kita untuk hari ini, bagaimana cuacanya pada pagi hingga ke malam. Kita saksikan dulu sebelum kita ke rakan tugas dari Bilik Berita. Saksikan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Nisam Sila Osman langsung dari Bilik Berita untuk waktu ini. Baik, kami mulakan dengan laporan yang baru kami terima. 131 pendatang asing tanpa izin etnik Rohingya yang ditahan di Depo Tahanan Imigresen Bidor Perak dilapor melarikan diri malam semalam. Difahamkan seorang parti maut terbabit kemalangan ketika melarikan diri di Lebuh Raya Utara Selatan dekat Bidor. Susulan kejadian sekitar 9.50 malam itu, polis melaksanakan op tutup di beberapa kawasan termasuk daerah Mualim bagi menjejaki mereka. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri mengesahkan insiden itu. Laporan lanjut menyusul. Seterusnya, YouTuber Trade the Globe mengesahkan berhubung dengan PDRM dalam siasatan membabitkan video tular disiarkan pasangan warga Britain itu memaparkan seorang anggota polis trafik meminta wang RM100 bagi menyelesaikan saman kerana memandu melebihi had laju. Disiarkan di Facebook, saluran YouTube dikendalikan pasangan pelancong itu dikenali sebagai Chris dan Marianne berkata rakaman video, tarikh, masa dan lokasi kejadian yang tidak disunting diberikan kepada PDRM. Kemarin, 3 anggota polis trafik ditahan berhubung video tular disiarkan dalam talian oleh pasangan warga Britain itu yang mendakwa seorang anggota polis menawarkan bayaran saman dengan menerima suapan RM100 kerana memandu laju. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata 3 anggota JSPTI PK Perak berusia 37 hingga 42 tahun itu ditahan bagi membantu siasatan kes yang berlaku di Jalan Simpang Pulai, Cameron Highlands itu. Tragedi menyayat hati apabila seorang wanita warga emas bersama cucunya ditemukan rentung dalam kebakaran rumah di Kampung Matan, Ranau, Sabah malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Ranau, Ridwan Muhammad Taib berkata mangsa Jaflan Sigal 60 tahun bersama cucunya dikenali sebagai Carla berusia 4 tahun dipercayai terperangkap dalam kejadian 10.30 malam itu. 8 anggota dikejar ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan 10.53 malam. Setiba di lokasi kejadian, pihaknya mendapati kebakaran melibatkan sebuah rumah jenis kekal terbakar 100% dan operasi memadam api segera dilakukan menggunakan sumber air dari tangki jentera serta pilih bomba berhampiran. Hasil pemeriksaan terdapat 2 mangsa rentung ditemui dalam bilik manakala seorang lagi wanita sempat keluar dari rumah tersebut. Api berjaya dikawal lewat malam tadi. Kerajaan Negeri Pulau Pinang sedang merangka beberapa pelan tindakan bagi menangani isu kekurangan air di empangan air hitam yang mengalami penyusutan ketika ini. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata ini termasuk rancangan untuk menyusun atur semula bekalan dengan mengepam air dari loji rawatan air dan empangan lain ke empangan air hitam bagi membolehkan ia mencapai semula kapasiti efektif untuk disalurkan kepada pengguna di kawasan sekitar. Penggunaan air itu adalah amat penting dan boleh membantu keadaan. Sekiranya kita boleh jimat 1,200 liter per hari, 1,000-2,000 sehari sekeluarga, itu pun akan membantu kita to last longer lah. Baik, dan itu sekian dari Bilik Berita. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Saya Nur Nisam Sila Osman. Salam hormat. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kesetiaan anda bersama dengan kami. Apa khabar Malaysia di pagi ini? Kita tahu sejak kebelakangan ini tular di media sosial dan juga di portal-portal berita berkaitan dengan satu sindiket, tidaklah dikatakan sindiket tapi pergerak aktiviti lah, kata aktiviti di mana melakukan kegiatan seksual, skandal dan sebagainya di atas talian. Dan ini secara terang-terangan yang kita dapat
kesan kesnya. Di sebalik kes itu, kita dapat lihat di mana kesan kepada anak-anak itu tidak diberi pendekatan ataupun tidak diberi penekanan yang sewajarnya. Dan hari ini kami memberikan kepada anda satu pendedahan lah ataupun kesedaran lebih penting untuk kita menilai bagaimana teknologi ini mampu melahirkan pemangsa. Di sudut yang positif, ya, teknologi boleh melahirkan mereka yang bijak pandai dan memanfaatkan dengan lebih baik. Di satu sudut yang negatif pula, mereka boleh melahirkan pemangsa-pemangsa yang tidak kita sangka, terutamanya di atas talian. Dan hari ini kita bersama dengan tetamu di studio. Siapa dia, Helena? Sila perkenalkan. Okey, untuk mengimbangi kesan positif dan negatif teknologi ini, kita bersama dengan pakar motivasi dan pengurusan juga peguam bela, Datuk Dr. Tengku Naufal. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih. Apa khabar Malaysia? Sihat. Terima kasih. Saya juga sihat juga. Alhamdulillah. Okey, Doktor, dalam memahami sebenarnya bagaimana sebenarnya teknologi itu dikatakan boleh melahirkan pemangsa. Right. Pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam Malaysia Madani, Izu dan Her. Dr. TN sebenarnya teruja nak cakap pasal benda ni. Because macam mana Izu buka tadi, dia it's a double-edged sword sebenarnya. Jadi pedang yang dua-dua hujungnya ada tajam yang boleh menikam dan tertikam. Ini isu yang saya rasa ramai ibu bapa dan juga sebenarnya bukan masalah anak-anak saja Zu. Dia masalah bapa-bapa anak ni pun dan juga mak-mak anak ni pun sama terlibat dalam isu-isu yang dikatakan teknologi boleh melahirkan pemangsa ini. Satu, kita di Malaysia kita mengamalkan orang kata apa, kebebasan dalam kita menggunakan teknologi wifi, internet. Bukan seperti negara Asia Tenggara yang lain, contohnya Republik Indonesia, yang mana ada sekatan-sekatan tertentu, terutama dari hal-hal aksi pornografi dan sebagainya. Di Malaysia tidak. Daripada awal dia didebatkan di parlimen, yang mana pemerintah kita melihatkan bahawa ianya kita membuat keputusan tidak akan ada sekatan-sekatan begini. Jadi apabila ini berlaku, teknologi melalui internet, melalui wifi, dia capaian kepada benda-benda yang tak sepatutnya dicapai ini akan ada jalan. Maknanya ianya jalan mudah untuk saya cakap direct saja, expect pornografi, expect kelucahan, kan? Kalau tiba-tiba je anak-anak kita buka, saya pernah terjadi apabila dia buka aja internet, tiba-tiba masuk iklan yang orang tengah bergusti, maksud saya faham maknanya tengah ada aksi-aksi yang tidak sepatutnya dan anak itu terkejut. Dan pada ketika itu usianya, kalau tak silap saya, 8 tahun. Yang saya terus kata, no, we need to do something about this. Yang inilah saya rasa Apa Khabar Malaysia pagi ini terpanggil, dan terima kasih memanggil Dr. TN untuk kita berborak sama-sama. Saya seorang bapa yang ada 2 anak, cuma anak saya itu dah di tahap yang akhir remajanya, nak masuk alam awal dewasa. Jadi yang pertamanya, bagaimana dia boleh melahirkan pemangsa? Minda. Dia bermula daripada minda. Maknanya minda itu akan terpengaruh dengan elemen-elemen yang dikatakan tidak sepatutnya dia terpengaruh, iaitu elemen-elemen kelucahan yang dia akan menyebabkan akhlaknya berubah, ataupun nilai yang diajar oleh ibu bapa itu boleh lari, boleh goyah apabila dia ada alternatif yang menyeronokkan ini. Dia istilah menyeronokkan. Tidak dinafikan dia membuka jalan alternatif. Contohnya orang-orang yang dia tadi you kata anak-anak, saya kata orang tua pun alternatif untuk menipu. Betul kan? Bila the moment you ada sedikit aja ilmu teknologi ini, dengan adanya teknologi ini, anda ada ruang untuk mencari jalan mencari duit, dengan cara hackingnya, dengan cara phishingnya. Tak usah cerita pasal sexting. Sexting itu yang tadi kita buka cerita pasal bagaimana elemen seksual dikaitkan dengan teknologi. Tetapi salah satu lagi yang kita jangan lupa, aspek mencuri data peribadi. Walaupun kita ada Personal Data Protection Act, Akta Pelindungan Data Peribadi, tetapi dengan adanya akta ini dia dikawal sedikit. Tetapi you tahu, bila ada undang-undang akan ada orang mencari jalan alternatif, sebab ramai orang kreatif dalam dunia teknologi ini. Sebab macam you sebut tadi, dengan teknologi anak-anak kita jadi lebih kreatif, lebih jadi inovatif, dan juga salah satu jangan lupa melalui teknologi
elemen bully cyber. Cyber bullying adalah antara, selain daripada of course stalking lah, ini adalah antara bagaimana boleh terjadi situasi anak ataupun si mak bapak anak ini pun sebab saya tidak mahu mengecilkan hanya kepada remaja. Kerana kita balik-balik bila hal-hal ini berlaku, kita hanya menyalahkan pihak anak-anak muda sahaja. Sedangkan si bapak-bapak tua dan mak-mak yang dah tua ni pun adalah menjadi antara punca juga. Hello, kadang-kadang anak-anak itu adalah cerminan kita. Betul kan? Jadi kita juga harus berhati-hati dalam elemen-elemen yang bagaimana dengan teknologi ini boleh menyebabkan kita menjadi pemangsa banyak kes amang seksual dengan teknologi, sexual grooming dengan teknologi, sexting dengan teknologi, harassment. Kita dah ada Akta Anti Gangguan Seksual 2022 ya, yang mana dalam keadaan apa jua semua perkara ini boleh dibawa ke muka pengadilan. Tapi cuma pagi ni Dr. TN tidak mahu menjurus ke arah sistem keadilan dan juga hukuman ya. Kita ke arah kesedaran untuk bagaimana kita nak mengawal isu teknologi ini agar ianya digunakan dalam keadaan yang lebih sedikit pencerahan daripada Datuk. Macam Datuk kata tadi, ibu bapa, anak-anak adalah cerminan kepada ibu bapa. Kita tahu kalau kita keluar di kedai makan dan sebagainya, ramai ibu bapa yang melayan anak-anak mereka dengan memberikan handphone, gadget dan sebagainya. Dan itu juga merupakan salah satu medium untuk mereka tidak dipantau dengan sewajarnya. Di sudut ibu bapa sendiri, macam mana kita nak pastikan bahawa di umur sekian-sekian bahawa mereka ni dah matang untuk kita berikan gadget kepada mereka? Right. I like the way you said it. Dia isunya kalau dulu bibik jadi pengganti kita. Sekarang ni kalau tak ada bibik pun gadget pengganti kita. Betul kan? Saya cakap kita tu adalah ibu bapa lah. Sebagai seorang ibu bapa, seorang bapa, kita perlu, kita setuju bahawa gadget ataupun handphone ini boleh jadi alat bantuan dia mendapat ilmu, betul kan? Betul. Boleh jadi alat dia mendapat informasi, betul kan? Boleh dia jadi alat untuk dia berkomunikasi dengan mudah dengan kita. Sebab contohnya, bila saya beri gadget anak saya di sekolah dahulu, sekolah tu dia ada dia punya sistem yang membolehkan handphone itu dicek pada masa tertentu. Saya nak masa tertentu yang dibenar tu, anak tu hantar, Babah, I'm alright. Babah, adik tadi baru habis gym. Babah, Hakim tadi baru selesai main bola. I want that because apa, dia memberi ketenangan kepada jiwa saya. Sebab saya orang yang sedang kerja pun saya fikir apa jadi anak aku saya tidak boleh switch on, switch off. Itu sebenarnya ada kebaikan, ada kekurangan jugalah. Sebab saya akan terganggu. Tetapi dengan adanya medium pakai gadget itu, iaitu aspek komunikasi yang efektif, jadi bagi Dr. TN, dianya adalah satu benda yang boleh jadi alat bantuan mengajar, boleh jadi alat komunikasi dengan ibu bapa yang baik. Cuma isunya, dia boleh jadi anak itu kecanduan ataupun jadi apa tu? Ketagihan. Sampai dia handphone itu kalau tidak dikawal. Jadi isu asalnya kawalan ibu bapa itu. Bagaimana kita mengawal pada peringkat awal menggunakan kuasa dan juga disiplin yang akhirnya kita tanamkan satu ciri ataupun satu nilai dalam diri anak-anak ini. Dia ada self-reliant disiplin ataupun self-disiplin yang tinggi, yang dia dirinya dia kawal. Jadi dia tidak akan terganggu dengan tak boleh tidur sampai pukul 2-3 pagi jadi burung malam, burung hantu, pagi jadi tak boleh belajar. Jadi ini adalah antara yang saya rasa aspek-aspek penting. Gadget boleh diberi, tetapi saya balik kepada isu kawalan, bagaimana kita meletakkan peraturan-peraturan. And there isn't any one specific correct, the most idealistic ways by the parents. It depends on how you dengan anak you berinteraksi dan juga memujuknya dan juga memastikan elemen teknologi ini digunakan dengan, maknanya di peringkat umur tu subjektif lah kepada bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Maksudnya umur berapa beri? Betul. Dia ada research. Dia ada research kata, kalau di research based in America, bawah 2 tahun do not allow them to being exposed to all this gadget and what not. Doktor, bercakap tentang gadget ni Dr. TN, kita tak kalau umur 2 tahun ini, adakah gadget ini hanya tertumpu kepada handphone ataupun televisyen boleh diberikan kalau dia sama. Sekarang ni kadang-kadang rumah tak ada televisyen. Ini contoh inilah kan. You beri iPad ataupun tab, Android tab, dia sebenarnya pengganti TV. Betul kan? Dia sebenarnya pengganti. You percaya tak, anak daripada kecil-kecil dia boleh swipe, dia boleh buang, betul kan? Betul. Kesannya apa? Dr. TN pernah tengok dekat
Terminal 2 airport kita KLIA. Okey. Pasangan ibu bapa orang putih dengan anak dekat pram, saya rasa mungkin dalam 3-4 tahun. Kan? Dia tengah tengok kan. Lepas tu bapaknya tarik. Oh, you are not reading, you know. So bapaknya tarik dia punya tab itu, beri buku. You tahu apa dia buat, Her? Dia buat begini. So dia menggunakan, sebab dia selak hand gadget itu pakai angin. Okey. Begitu teknologi telah mempengaruhi pemikiran anak itu, bahawa kalau kita zaman dulu tu, kalau gambar tu kan, kalau kita dulu pakai ailio nak selak kertas kan. Lah ni dia pakai angin. Jadi anak tu apa jadi? Saya sendiri saksikan. Dia nangis. Maknanya macam mana aku nak selak ni? You nampak tak? Dengan teknologi itu telah merubah cara membaca dan memegang buku. You see in 20 years time what will happen. Betul kan? Maknanya ini yang kita kata, kalaulah you nak gantikan TV, you nak gantikan gadget, dia persoalannya gadget itu jadi apa? Jadi TV, gadget itu jadi medium dia nak bermain-main, main game. Itu persoalan kedua. Jadi persoalan pertamanya, ada yang mengatakan 2 tahun dielakkan sama sekali, tapi 2 ke 5 1 hour a day. That was a research. Sejam satu hari untuk tujuan dia belajar. Saya ada kawan, anak dia sebenarnya staff saya, anaknya bercakap bahasa Inggeris kelas sampai saya terkejut. Saya tanya, Hajar, macam mana si Sarah ni boleh speak very well English? Anaknya nama Sarah. Sebenarnya dia kata, Tengku, anak saya tengok handphone je, tengok tu je. Maknanya daripada kecil kau beri Dia kata, ya. So ada manfaat. Betul. Ya, bahawa this anak kecil yang bernama si Sarah ini, ibunya memberikan, and she speaks Queen's English. Saya terkejut. Uncle, do you know that? Aku kata, bila pula dia ni bercakap? Ada accent lagi. Ada accent pula. Sebab dalam tab dia tengok English dia begitu. So, ada manfaat tidak? Ada. Tapi kita takut anak ini juga menjadi kecanduan. Maknanya nak belajar, dia tak boleh belajar dengan guru. Dia tak reti nak jumpa cikgu. Dia akan belajar dengan... Sebab itu ada limitasinya, mengatakan 2 ke 5 tahun itu sejam. Selepas 5-7 tahun tu, you need to, adjust. It can be 3 hours, it can be 2 hours. Dan mungkin boleh jadikan reward system. Hakim, bila Hakim habis belajar 3 jam ni, Baba bagi 30 minutes main Plant and Zombie. Dia tak main Plant and Zombie dah sekarang ni, Clash of the Clan, Clan of the Clan. Kan? Dia akan main benda macam tu. Jadi kita beri dia sebagai satu reward system kepada anak. Kemungkinan. Tapi Dr. TN, kita tak boleh lari bahawa kanak-kanak juga menggunakan gadget untuk belajar. Bagaimana nak beri mereka gadget sambil mengawal mereka daripada menekan link-link yang tidak sepatutnya. Okey, jangan jawab sekarang. Kita rehat sebentar, kembali selepas ini. Alright. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dan membincangkan tentang bagaimana teknologi melahirkan mangsa bersama tetamu kita, Dr. TN, seorang pakar motivasi dan juga pengurusan serta peguam bela. Baik, Doktor, teruskan dengan apa yang kita bincangkan sebentar tadi. Dia sebenarnya kalau balik kepada isu peraturan ataupun hukum lah dia di dalam kanun keseksaan ini, ataupun kita punya undang-undang jenayah negara, kita panggil kanun keseksaan, English Penal Code. Dia dah ada pindaan terkini yang ada kaitan dengan isu teknologi tadi ni, iaitu stalking. Dia 507 capital A Akta ataupun kanun ini baru dimasukkan, saya rasa beberapa tahun yang lalu, bahawa ialah antara salah satu kaedah bagaimana intervensi pihak pemerintah, kerajaan kita dan pihak berkuasa untuk memastikan elemen stalking ini dapat dikawal. Dan stalking yang paling banyak yang sedang on the trend of menaik ini ialah stalking through internet, stalking through pemakaian teknologi. Kan, orang stalk kita punya Instagram, orang stalk kita punya Facebook, orang stalk kita punya Twitter. Okey, dan kadang-kala dia menggunakan stalking ini untuk cara dia pergi threat. Cara dia pergi ancam. Semua ini dah ada peraturan-peraturan. Tapi cuma itu isu undang-undang yang tadi Izu kata kemungkinan menarik perhatian kita untuk membicarakan hal lain. Tetapi kita nak kata teknologi melahirkan pemangsa. Jadi dia ada kaitan. Yang saya kata tadi bahawa orang dewasa, sebenarnya stalking ini yang banyak juga kes ini, anak-anak berusia 16 tahun ke atas dah mula stalk mina-mina markah yang dia suka. Kan, dia dah mula stalk.
Apa tu kalau TikTok pula kan, kadang-kadang TikTok ni lebih vulgar kan, lebih elemen keberanian lebih luar biasa untuk anak-anak ini. Juga dia menjadi isu di sini bahawa teknologi ini banyak benda yang boleh kita jadikan. Contoh tadi saya cakap dengan Izu, sebenarnya melalui teknologi kita boleh jadi businessman. Betul kan? Kita boleh jadi entrepreneur, keusahawanan, pilihan kerjaya sepatutnya. Sebab ini yang digalakkan oleh KUSKOP sebenarnya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi, yang mana kita dalam nak menampung isu-isu kebanjiran mahasiswa yang tidak ada kerja, kalau dia ni ada sedikit ilmu teknologi dan ada produk, kan, tadi sebab tu Dr. TN cakap, kita macam orang macam you guys are both influencer. Why not start a business? And what is the best medium? Teknologi lah. Jadi instead of you nak jadi pemangsa untuk dalam elemen negatif, kalau saya nak guna istilah pemangsa tu di quote unquote kan, untuk cari potential customer, what medium do you use? Teknologi. Betul kan? Jadi bila kita melihat teknologi itu dalam sudut yang baik, dia akan dilihat sebagai benda yang baik. Sebab saya ada kawan yang tidak mahu pakai WhatsApp, tidak mahu pakai handphone kerana dia kata ini sumber kemaksiatan yang menjurus ke arah dosa dan juga neraka akhirnya. Jadi saya sampai puzzle, saya sampai heran. Sedangkan kenapa dia melihat teknologi itu hanya dari sudut itu? Apakah teknologi itu benda yang mendatangkan dosa semata-mata? You memilih untuk ia mendatangkan dosa, dia akan mendatangkan dosa. You memilih untuk dia datang pahala, dia akan jadi sumber mendapat pahala. Cuma nasihat Dr. TN, kalau nak berguru dalam internet ni tolong berhati-hatilah. Sebab kita ada ulama'-ulama' kita mensarankan bahawa berguru secara bertalaki, bertemu itu jauh lebih barakah daripada hanya berguru dengan Dr. Google ataupun ulama'-ulama' instant Google ataupun instant Instagram ni. Jadi saya mohon maaf walaupun hari ini ramai kita punya ulama'-ulama' menggunakan medium apa dipanggil ni, Instagram, untuk dia menyebarluaskan dakwahnya, tetapi kita sebagai pengikut yang seelok-eloknya bila dia berada di kawasan karyah kita, masjid kita, pergilah bertemu, pergilah bertentang. Kerana teknologi melahirkan orang yang sedar agama. Teknologi melahirkan orang yang patuh aturan agama, yang menurus ke arah benda baik. Jadi tidak semua elemen teknologi itu menyebabkan kita jadi orang jahat. Sebab saya melihat topiknya teknologi lahirkan pemangsa. Pemangsa ni ialah orang yang naughty lah. Orang yang kemungkinan menipu, yang orang terlibat dalam elemen-elemen jenayah seksual. Jangan lupa kita ada Akta Kesalahan Jenayah Seksual Kanak-kanak. Selain daripada Akta Pelindungan Kanak-kanak. Yang mana segala aspek-aspek teknologi ini diterakan, dinyatakan di dalam akta-akta yang berkenaan, yang di bawah kawal seliaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Tapi kita tahu, yang bercakap tentang kesan jenayah seksual terhadap kanak-kanak ini, apa kesan yang mungkin dihadapi mereka sekiranya mereka terdedah dengan jenayah pemangsa daripada segi seksual ini? Ada dua. Thanks. It's a very good question. Satu, dia memang dah di-groom untuk dia nak. Oh, ini yang paling Dr. TN takut. Pernah ada kes Dr. TN apabila seorang bapa melakukan sumbang mahram dengan dia, dia membela bapanya. Dan alasan bila kita kaji, bila suruh counselling go and intervene, kita dapat tahu bahawa dia ini di-groom oleh bapanya melalui teknologi, melihat video-video porno. Dan dia macam bapa dengan menggunakan bapa itu untuk dia melepaskan nafsu dia. Wal-iazubillah, ini anak umur 15 tahun. Bukankah ini jenayah besar? Kerana melakukan perbuatan seks dengan anak-anak di bawah 16 walaupun dengan rela anak ini dikatakan rogol statutory. Betul. Jadi ini isu besar. Dia bermula dengan satu, dia nak. Yang kedua, tadi you tanya apa kesan kepada mereka yang terganggu. Of course, nombor satu, dia terperanjat. Kedua, dia akan jadi isu yang gangguan kecelaruan mindanya. Yang ketiga, kemungkinan kemurungan, ketakutan. Betul ke tidak kalau dia ni umur 8-9 tahun, wal-iazubillah, dia didedahkan dengan elemen ini, boleh ke tak boleh ni? Dan yang kes saya cerita tu, umur seawal 7 tahun dia dah groom anak ni sehingga 14-15 tahun, yang bila dia tangkap, ni ada kes di Port Dickson, bahawa bapa itu dibela. Jangan tangkap bapa saya. Memang saya nak. Bermula daripada grooming seksual, wal-iazubillah. Dan bercakap tentang kes itu, doktor, apa sebenarnya peranan
ibu dalam kisah itu, peranan institusi keluarga itu Ya sendiri, Allah. bagaimana kita nak elakkan ni daripada ia dah berlaku. tarik lari je, tapi menarik topik Okey. ini. Dia sebenarnya bagi saya dalam kes itu dia single father. Okey. Dia single father, dia bercerai dan anak itu diletakkan di bawah jagaan bapanya dan maknya ada 2 lagi anak yang lain, tapi anak yang ini digunakan oleh bapa. Nauzubillah, inilah yang paling kita takut, jenayah yang paling kita takut. Dia bermula daripada daripada teknologi. Baik. Yang maknanya bapa tu jadi pemangsa untuk memangsakan anaknya, yang mananya anak itu telah di-groom secara semula jadi, quote unquote, wal-iyazubillah, untuk suka kepada perlakuan seksual ini. Tapi isunya adalah ibunya tiada. Okey, faham. Isu kedua, ada juga yang anak-anak menegur. Pernah ada kejadian bahawa saya nak cerita ni pun saya seram. Bapaknya suka ambil seluar dalam anaknya. Dan tiba-tiba bila dia terjumpa seluar dalam anaknya disimpan dalam poket dia dan dia nampak, dia kasi tahu mak dia. Mak dia kata, mak dia bertahankan bapak pula. Okey. Ini juga isunya, yang mananya kalau kita tak kupas terlalu panjang lah. Cuma jangan kita anggap perkara ini remeh. Dia ada kaitan bermula dengan aspek teknologi. Saya nak tarik balik apa khabar Malaysia. Ini topiknya. Teknologi itu sebenarnya orang dalam rumah pun, takut saya nak sebut benda ni, boleh menjadi pemangsa, dan yang paling kita takut mangsanya adalah orang yang patut dilindungi oleh dia. Ini isu jenayah apa tu dipanggil apa? Incest. Apa nama tu? Sumbang mahram. Sumbang mahram. Baik, doktor, satu kajian oleh Google Malaysia telah menyatakan bahawa golongan kanak-kanak ini adalah golongan terbesar pemangsa untuk jenayah seksual dan juga penipuan seperti scammer dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya kita nak mengawal anak-anak kita ini supaya, biasalah kanak-kanak, bukan saja kanak-kanak, orang besar pun sebenarnya suka overshare, nak kongsi itu, nak kongsi ini dan sebagainya. Bagaimana kita nak memastikan mereka tidak berkongsi perkara yang tidak sepatutnya, lagi-lagi kepada mereka yang baru dikenali. Misalnya kalau gambar dan sebagainya boleh dijadikan isu selepas itu. Kuncinya adalah komunikasi. Okey. Saya sebagai kaunselor keluarga, saya terlibat dalam urusan not so pleasant, the end of the marriage, perceraian ataupun counselling keluarga dan sebagainya, saya terlibat. Dan ada satu segmen yang paling saya sensitif, itu bila nak deal tentang penjagaan anak. Jadi saya sangat sensitif benda ini. Komunikasi, tolonglah ibu bapa yang di luar sana yang sedang melihat apa khabar Malaysia melalui TV bernama pagi ini, tolong jangan putus dan wujudkan komunikasi berkesan dengan anak-anak. Seawal tahun dia telah faham apa okey tak okey. Ini dalam agama dipanggil umur yang boleh memayyiz, yang boleh membezakan ini salah, ini betul. Ini kotor, ini bersih. Ada tahun yang anak tak tahu najis itu kotor. Ini anak yang memang kita ada kuasa mutlak. Tetapi tak payah pakai komunikasi, terus halang saja. Tapi bila anak tu dirty lah baba, ini okey lah baba, gross. Itu umur memayyiz. Dan sekarang ini dengan teknologi, kalau ikut agama 7 tahun laki-laki, 9 tahun perempuan. Hello, hari ini saya rasa 3 tahun, 4 tahun pun dah dianggap memayyiz. Betul kan? Saya tidak mau menukar hukum agama, tetapi kalau kita melihat dari aspek teknologi dan impaknya, umur memayyiz itu telah menjadi semakin pendek, semakin lagi kecil. Jadi pandangan Dr. TN, berbicaralah dengan anak-anak, ini boleh, ini tak boleh, dan ada kes keluarkan, tunjukkan. Sebab anak-anak hari ini, sebab semua berkesan teknologi, they want evidence. Dia nak lihat bukti. Tengok, ada kes kan, seorang anak perempuan yang diculik kerana dia menyebarkan di mana dia berada. Oh, saya berada di sini. Oh, dia buat TikTok sekejap. Oh, saya tengah berada di sini. Yang mana pemangsa ni pergi cari, tangkap dia, rape her, brutally hit her dan lepaskan balik. Betul kan? Jadi bila itu dah terjadi, baru kita menyesal. Ini boleh jadi dekat keluarga kita, na'udzubillah. Jadi awak kena jaga, jaga sopan, jaga ini, pakai internet boleh, pakai wifi boleh, nak share boleh, tapi ada certain things jangan jadikan amalan. Share dengan baba, share dengan mama where you are, that is good, but do not share it openly. Maknanya communication. You need to communicate. And these kids, they are no longer kids zaman 70-an, Zu. Ini kids tahun 2000. Anak saya lahir 2004, 2005. They are totally different. Zaman-zaman milenial. Oh yeah, saya lahir 71, Yang zaman itu, pakai ailio nak selak kertas ni. Yang lah ni dia pakai angin dia selak kertas. So itu dia, kita kena komunikasi terbuka dan
ajar ilmu agama, Okey. baik buruk, kembali kepada agama, hukum hakam, ajarkan, tarbiahkan akhlak yang baik. Dan yang paling menarik bagi saya contohnya, Tapi itu kita sembah Datuk. Okey. Kita bawa next topik nanti. Okey. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Tengku Nafas selaku pakar motivasi dan juga pengurusan atas topik kita hari ini, teknologi lahirkan pemangsa. Banyak lagi sebenarnya kita Dah nak habis, cakap. Dah habis dah. Alhamdulillah. Malangnya masa kita sangat mencemburui hari ini. Okey. Tapi kita nak berehat dahulu, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Terima kasih. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. 2 Februari 1971 itu merupakan konvensyen pertama yang dilakukan di Ramsar berkaitan dengan Hari Tanah Lembap, di mana diwartakan 2 Februari setiap tahun adalah bagi kita menyambut sambutan Hari Tanah Lembap sedunia yang diraikan di seluruh dunia 2 Februari hari ini. Betul. Kita bawa kepada anda berkaitan dengan kepentingan pentingnya kita menjaga dan juga meraikan Tanah Lembap yang kita ada di Malaysia tapi kita tak diberikan pendedahan sewajarnya. Betul, dan untuk itu kita bersama dengan tetamu kita Pensyarakanan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia, Dr. Muhammad Yusof Ishak. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama dengan kami. Dan sebagai permulaan, apa sebenarnya definisi untuk tanah lembap itu sendiri? Tanah lembap ni secara direct translation daripada wetlands lah. Tapi kalau kita merujuk pada Ramsar dari segi definisinya adalah kawasan tanah yang kadang-kadang diliputi dengan air, sama ada tetap ataupun secara sementara, dan sama ada dari segi air tawar, air masin ataupun air payau. Dan pada masa air surut, kawasan tersebut sekurang-kurangnya ada 6 meter air lagi. Jadi ini merangkumi daripada air dalam kawasan hutan, sebagai contoh ni Tasik Bera, hinggalah ke kawasan muara sungai dan mungkin juga ke pulau-pulau seperti di Pulau Kukup di Johor. Di Malaysia sendiri, berapa banyak kawasan yang kita dah tetapkan ataupun dah ada wartakan sebagai ini merupakan kawasan tanah lembap di Malaysia? Secara definisi ataupun penyataan di bawah Ramsar, kita ada 7 lah. Yang pertama di Tasik Bera di Pahang, dan yang ketiga ada 3 lokasi di Johor, Pulau Kukup, Sungai Pulai dan juga Tanjung Piai. Dan ada 3 di Borneo lah, 1 di Kuching, 2 di Kota Kinabalu dan juga di sebelah Sandakan. Dan doktor, sebenarnya bagaimana pula dengan status Putrajaya Wetlands itu sendiri? Putrajaya secara penamaannya adalah Putrajaya Wetlands, tetapi mereka mengambil keputusan untuk tidak mendaftar di bawah Ramsar. Tentulah ada kemahuan tersendiri di pihak Perpadanan Putrajaya. Walau bagaimanapun dari segi jasadnya mereka adalah juga wetlands, dan termasuklah juga Paya Indah Wetlands, dan ada banyak lagi sebenarnya yang di bawah definisi teknikalnya adalah wetlands, tapi tak semestinya mereka perlu didaftarkan di bawah Ramsar. Dalam kita memahami kepentingan tanah lembap ini dalam ekosistem, apa sebenarnya secara menyeluruh, apa kepentingannya? Secara ringkasnya, ia bertindak sebagai sponge. Yang paling banyak kita lihat sekarang ni, yang paling sering kita dengar adalah konsep sponge city ataupun bandar span, di mana fungsinya adalah untuk menyerap air ketika hujan lebat dan melepaskan air tersebut secara perlahan-lahan agar natural flow itu berlaku. Dan dia juga berfungsi semasa musim kemarau, di mana air yang lebihan disimpan itu boleh digunakan oleh penduduk sekelilingnya. Dan kalau bercakap tentang itu, bukankah lebih baik kalau kita mewartakan banyak pusat ataupun kawasan tanah lembap ini supaya keadaan banjir di negara ini boleh dikawal? Bagus untuk kita mewartakan ke semua tanah lembap yang ada untuk digunakan sebagai puan sebut tadi. Walau bagaimanapun, ia tidak hanya terhenti setakat mengisytiharkan juga. Kita perlu ada rangka pengurusan kawasan tersebut, dan kita perlu mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh konvensyen tersebut. Jadi saya rasa ini menyebabkan beberapa tapak tidak diwartakan di bawah Ramsar. Walau bagaimanapun, kita ada pilihan untuk mendaftarkan tapak tersebut di bawah pelbagai program lain di bawah UNESCO contohnya. Dan Putrajaya Wetlands sebagai contohnya adalah tapak biosfera bagi program UNESCO. Jadi ada peluang dan juga ada ruang-ruang tertentu untuk mereka meraihkan kepentingan wetlands walaupun tidak didaftarkan di bawah Ramsar. Dari segi kriteria dan juga ciri-cirinya, macam mana kita nak klasifikasikan bahawa ini merupakan tanah wetland yang boleh kita klasifikasikan sebagai wetland ni? Secara ringkasnya, kita melihat kepentingannya. Sebagai manusia, kita akan menggunakan kawasan-kawasan wetland tersebut.
walau bagaimanapun kita boleh melihat pada masa hadapan, adakah penggunaan kita ni mampan. Sebagai contohnya, jika kita lihat satu kawasan Paya, pada pandangan kita mungkin Paya tersebut adalah kawasan yang terbiar. Walau bagaimanapun Paya tersebut sebenarnya merupakan tapak untuk ikan kecil membiak dan setidak-tidaknya merupakan tapak untuk menyerap karbon. Dan kita sekarang bercakap tentang mitigasi karbon dan dikatakan bahawa wetland ni 40 kali lebih kuat menyerap karbon berbanding kawasan hujan kita. Okey, baik. Daripada segi proses pemeliharaan dan pemuliharaan, apa yang sebenarnya boleh kita lakukan untuk memastikan apa yang kita ada ini kekal dan tahap oksigen karbon dioksida itu juga? Ya. Dan tentulah yang paling baik adalah kita mewartakan sebagai secara rasminya, sama ada di bawah pengisytiharan di dalam negara ataupun secara peringkat antarabangsa. Walau bagaimanapun secara peringkat individunya, kita boleh menyumbang dengan cara mengurangkan impak kita kepada alam sekitar. Sebagai contohnya, kita kurangkan penggunaan plastik. Di mana kalau kita lihat, kebanyakan kawasan tanah lembap kita kelihatan terbiar. Dan kadang-kadang tempat tersebut menjadi tumpuan golongan-golongan yang minat berrekreasi. Tetapi mereka juga turut menyumbang dari segi pencemaran. Sebagai contohnya, pencemaran plastik. Jadi walaupun kita tidak menggunakan kawasan paya lembap ataupun tanah lembap tersebut secara kerap, kita boleh menyumbang dengan cara mengurangkan impak kita kepada sekitar, kurangkan penggunaan plastik sebagai contohnya. Baik, doktor, saya nak memahami kalau kawasan yang doktor katakan tadi, kawasan berpaya yang ditinggalkan dan sebagainya, haruskah ia dimajukan ataupun dilakukan sesuatu perkara atau dibiarkan saja begitu? Ini terpulang kepada persepsi kita ya. Kita negara membangun, kita perlu wujudkan kawasan perumahan, kawasan pembandaran. Kita katakan kawasan tersebut adalah kawasan terbiar. Namun pada perspektif alam sekitar, ia tidak terbiar. Ia ada fungsi masing-masing lah. Sekurang-kurangnya berfungsi menyerap karbon untuk mengurangkan impak pemanasan global sekarang ni. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang, kita kenal pasti bagaimana kita boleh membangun dengan alam. Telah ada konsep yang diperkenalkan, kita hidup dengan banjir. Di mana ada kawasan yang perlu dia biarkan banjir dan kita perlu hidup dengan banjir, mana kita perlu beradaptasi dengan kawasan banjir. Jadi kawasan-kawasan wetland ini perlu kita kenal pasti. Tak semestinya kawasan-kawasan yang telah didaftarkan ataupun diwartakan. Kita ada banyak lagi kawasan-kawasan yang jika kita bangunkan, ia berkemungkinan menyebabkan impak banjir lebih teruk di kawasan tersebut. Jadi ini tugasan pihak berkuasa tempatan lah untuk mengatasi ruang ini, perlu kita biarkan supaya nampak terbiar tapi berfungsi semasa banjir contohnya. Dan dari segi undang-undang, adakah kawasan-kawasan ini terjamin kesediaan mereka dalam itu? Kalau nak membangunkan, dilarang membangunkan kawasan mungkin 1 km radius daripada kawasan wetland. Adakah ini termaktub dalam undang-undang? Setakat ini masih lagi belum ada akta yang boleh menghalang sebarang pembangunan. Ia bergantung kepada keperluan pembangunan semasa di kawasan-kawasan tersebut. Walau bagaimanapun selaras dengan kehendak kita untuk membangun secara mampan, di mana Malaysia juga melaporkan kita punya pencapaian dari segi SDG 2030. Jadi ini boleh digunakan oleh penduduk sekeliling untuk memaksa pemaju ataupun pihak berkuasa tempatan mewujudkan kawasan-kawasan hijau, sama ada dalam bentuk taman ataupun dalam bentuk wetland, supaya pembangunan tersebut seimbang dengan kehendak alam sekitar. Baik. Dan kalau kita nak melihat juga dalam impak kepada ekosistem itu sendiri, bagaimana doktor? Kita perlu kekalkan kawasan tersebut. Ada banyak fungsi ekosistem tersebut. Sebagai contohnya Pulau Kukup. Ia adalah kawasan yang menahan hakisan daripada sampai ke semenanjung Malaysia, ke pantai barat semenanjung Malaysia. Dan juga ia adalah kawasan breeding ground, di mana ikan-ikan kecil boleh membiak. Ini akan menjamin kita punya bakalan ataupun keterjaminan makanan kita. Dan ada juga kawasan-kawasan wetland di sekitar, contohnya sepanjang sungai yang menahan hakisan tebing. Dan mereka juga menyerap air lebihan semasa musim banjir. Dan setidak-tidaknya kawasan tersebut adalah kawasan yang menjadi tumpuan kita untuk berehat. Healing point kita semasa kita stres. Jadi ini adalah antara punca-punca kenapa kita perlu kekalkan kawasan tersebut. Dan bagaimana kawasan ini berbeza dengan paya-paya bakau, doktor? Berbeza dari segi komposisi tumbuhannya. Tentulah kalau di paya, contohnya di Tasik Bera, kita ada tumbuhan rasau yang hidup di kawasan air tawar dan juga kawasan-kawasan pinggirnya yang ada pokok-pokok yang boleh kekal dalam kawasan air tawar. Tetapi kita menghala ke muara, kita bertukar ke air payau. Ada sedikit perubahan komposisi dari segi jenis tumbuhan yang boleh kekal dan juga hidupannya. Dan kita menghampiri ke pulau, kita ada kawasan-kawasan paya bakau yang betul-betul boleh hidup dalam kawasan air masin. Jadi inilah uniknya kawasan tersebut, di mana tidak ada lagi kawasan-kawasan yang ada yang menunjukkan ciri tersebut. Jadi
kita perlu kekalkan kawasan tersebut. Okey, Doktor, dalam usaha nak mengekalkan keindahan alam dan juga flora fauna ini, perlu tak kita keluarkan satu guideline, contohnya untuk pemaju-pemaju di luar sana nak membangunkan kawasan sekitar, di sekitar kawasan tersebut, ada guideline yang perlu dipatuhi oleh mereka supaya memastikan bahawa aset yang kita dah sedia ada ni dapat dipelihara dan boleh dinikmati oleh generasi yang akan datang. Ya. Contohnya kalau kita membangunan kawasan pinggir pantai, telah ada garis panduan daripada jabatan-jabatan teknikal seperti Jabatan Alam Sekitar yang memerlukan pemaju tersebut mengambil pekerja yang akan mengambil kisah tentang alam sekitar dan perlu ada pelaporan IAA sebagai contohnya, di mana kawasan-kawasan pinggir pantai kebanyakannya diletakkan di bawah kawasan sensitif alam sekitar. Tapi kita juga menghalang pembangunan. Kita perlukan pembangunan walau bagaimanapun biarlah seimbang dengan impak yang dihasilkan daripada pembangunan tersebut. Dan tambahan pula sekarang ni kita telah mewujudkan social impact assessment di mana impak daripada pembangunan tersebut terhadap masyarakat sekelilingnya perlu diambil kira kalau kita membangunkan. Sebagai contohnya pembangunan pinggir pantai perlu mengambil kira impak pembangunan tersebut kepada nelayan sekelilingnya. Jadi masih lagi garis panduan dan kita harap supaya perkara ini dijadikan satu kebiasaan kepada semua pembangunan di Malaysia ini supaya alam sekitar dan juga manusia boleh hidup secara seimbang. Dan Doktor, saya tertarik tentang SIA itu, Social Impact Assessment itu, perlukah ada satu guideline yang menyatakan bahawa kita tidak boleh overpoaching dekat kawasan-kawasan ni, tak bolehlah tangkap ikan banyak sangat, ambil ketam banyak sangat, udang dan sebagainya. Bagaimana ini? Saya kira ia boleh mengganggu ekosistem. Secara naturalnya kita perlu melihat kemampuan kita untuk menggunakan pakai kawasan-kawasan tersebut-lah. Dan mungkin bagi nelayan, mereka mungkin mengambil pertimbangan bahawa karier mereka adalah sebagai nelayan. Jadi besok dan lusa dan mungkin bulan depan mereka perlu datang kawasan tersebut dan mereka perlu mengambil secara mampan. Walau bagaimanapun melihat kepada pihak-pihak lain, mereka mungkin memandang keuntungan yang singkat. Jadi telah ada garis panduan oleh agensi teknikal sebagai contohnya dan juga Jabatan Perikanan sebagai contohnya. Mereka ada melaksanakan penguatkuasaan dari segi saiz jaring dan juga jenis bot yang boleh menggunakan pakai kawasan-kawasan nelayan yang terletak dalam kawasan-kawasan sensitif alam sekitar tadi ini. Jadi inilah antara kaedah-kaedah yang boleh digunakan pakai oleh pihak kerajaan dalam menjamin bahawa ekosistem tersebut terjamin, tetapi ia melibatkan banyak pihak dan kadang-kala berlakulah pertindihan kuasa dan juga ke jurang ataupun ruang yang boleh lagi diperbaiki di Malaysia ini dari kes tersebut. Baik, terima kasih Doktor atas penerangan tentang kepentingan tanah lembap di Malaysia ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi Dr. Muhammad Yusof Ishak, Pensyarah Kanan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar dari Universiti Putra Malaysia. Sekarang kita dah sedikit faham tentang kepentingan tanah lembap. Diharapkan kita semua ada satu kesedaran untuk terus menjaga alam sekitar supaya alam sekitar jaga kita pula. Yang penting jangan confuse dengan wetland yang selalu kita pergi mandi tu. Jangan confuse sebab dia dah masuk term yang berbeza. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada anda. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu depan. Saya Izzul Yusof. Dan saya Helena Polawi. Hingga berjumpa lagi. Bye-bye. Terus bangkit yakin